Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akila binti Cik Gani, matrik nombor S55460. Hari ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk meningkatkan kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar maupun orang sekeliling. Persoalannya, mengapa Jahal tidak mempunyai ramai kawan dan kenapa rakan-rakan sekuliah tidak suka berkawan dengan beliau? Ini kerana Jahal seorang yang tidak menyenangkan. Kemahiran interpersonal beliau sangat tidak memuaskan. Jadi, saya ingin mencadangkan beberapa langkah yang perlu diambil oleh Jahal. Apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan suatu proses yang melibatkan pembentukan mesej sama ada daripada pemikiran, perasaan atau tingkah laku dan menyampaikan mesej tersebut serta bertindak balas terhadap maklum balas yang diberikan oleh penerima mesej. Sebagai contoh, pensyarah dengan pelajar, ibu bapa dan anak serta pemimpin dengan rakyat. Manakala komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung di antara dua orang atau lebih baik secara verbal maupun non-verbal dengan tujuan untuk mencapai kesamaan makna. Seterusnya, apa itu tujuan berkomunikasi? Berkomunikasi adalah untuk kekeluargaan, persahabatan, perniagaan, kepimpinan dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk meningkatkan kemahiran interpersonal adalah yang pertama, menggunakan bahasa badan dengan berkesan atau bahasa yang mudah difahami. Yang kedua, evaluating iaitu penilaian dan terakhir sekali adalah responding, bertindak balas. Seterusnya, langkah yang pertama iaitu menggunakan bahasa badan dengan berkesan atau bahasa yang mudah difahami, seperti mengelakkan menggunakan perkataan yang double meaning, susah difahami dan pastikan ia jelas. Seterusnya, komunikasi non-verbal boleh mengatakan lebih daripada kata-kata yang muncul dari mulut kita. Seringkali mesej yang kita ingin berkomunikasi disampaikan dalam nada, kelantangan, kadar dan bahasa tubuh kita. Untuk membina komuniti, kita perlu mengkaji ekspresi non-verbal kita sendiri dan mempertimbangkan bagaimana kita mentafsir orang lain. Antara peristiwa yang boleh mengelirukan melalui bahasa tubuh kita yang menyebabkan masalah seperti ini berlaku adalah apabila bahasa tubuh kita sendiri tidak sepadan dengan apa yang kita katakan dan ia menyebabkan orang lain tidak akan mempercayai kita. Langkah yang kedua adalah evaluating iaitu penilaian. Jahal perlu bijak dalam menyusun semua maklumat yang diterima untuk memastikan proses penilaian dalam pembuatan keputusan dapat dicapai dengan efektif. Segala idea, maklumat, masalah, keperluan dan laporan yang dikemukakan perlulah diklasifikasikan dengan betul bagi mengelakkan daripada timbulnya sebarang masalah. Selain itu juga Jahal perlu bijak menunjukkan sikap empati iaitu kebolehan memahami situasi individu lain dengan meletakkan diri dalam situasi tersebut. Contohnya, sebagai individu yang prihatin, kita tidak harus menunjukkan sikap simpati sahaja tanpa turut merasai apa yang dialami oleh sahabat kita. Kerana sikap empati ini mampu mendorong keeratan hubungan antara dua pihak. Misalnya, rakan kita akan terharu dan semakin mempercayai kita sebagai kawan pendengarnya setiap kali mereka menghadapi masalah. Langkah yang terakhir adalah responding, iaitu tindak balas. Setelah kita cuba memahami situasi atau masalah yang berlaku, Jahal perlu membuat analisa dan penilaian yang terbaik sama ada respon tersebut ditunjukkan melalui gerak tubuh, gestur, seperti mengangguk kepala, mengiliat, kedudukan postur seperti berdiri dengan tegak, berpeluk tubuh atau mimik muka yang berbeza seperti sedih, gembira dan sebagainya. Contohnya, sebagai kawan baik, Jahal akan menunjukkan mimik muka sedih dan turut bersimpati setelah mendengar masalah yang diceritakan oleh sahabatnya. Secara tidak langsung, hubungan interpersonal yang diamalkan semakin berkesan di pengukuhan elemen menggunakan bahasa badan dengan berkesan atau bahasa yang mudah difahami, evaluating dan responding itu tadi. Sekian daripada saya harap langkah-langkah yang dicadangkan oleh saya dapat membantu Jahal untuk meningkatkan kemahiran komunikasi interpersonalnya. Sekian, terima kasih.